Salam. Selamat pagi. Selamat pagi semua. Kejap ya, cikgu tengok kehadiran sekejap. Alright. Syafita, Mariana. Semua sehat? Sehat. Boleh nampak ni? Nampak cikgu? Boleh. Alright. Going to show my mom some of my OOTDs and get her opinion. Mom, what do you think? Aduh, what Jelas? Jelas. Jelas. Alright class, berdasarkan video tadi, produk apa yang diiklankan tu? Pet. Model. Betul. Model, pet, semua tu betul. Tapi ayat proper kita panggil apa? Tuala? Wanita. Wanita. Good job. Okay, sekarang cikgu tanya Alia. Alia ada Alia? Ada cikgu. Siapa yang pakai tu? Cikgu tanya siapa pakai? Cikgu. Kami. Kami tu merujuk kepada siapa? Syafika boleh jawab Syafika. Siapa kami tu? Perempuan cikgu. Betul, perempuan. Alright class, topik apa yang agak-agak kita akan belajar hari ini berkaitan dengan tuala wanita, berkaitan dengan perempuan. Siapa boleh jawab? Saya cikgu, saya mau jawab. Alright, Tasha. Okay, Tasha boleh jawab. Topik darah haid cikgu, betulkah? Topik darah haid dia kurang tepat sikit. Agak-agak siapa boleh jawab? Bagi betul sikit. Saya cikgu, saya. Okey, Mariana boleh jawab? Kitar haid cikgu. Bab 4.3 kitar haid. Okey, betul. Hari ni kita akan belajar tentang kitar haid subtopik 4.3. Boleh semua? Boleh cikgu. Boleh. Jadi kamu akan belajar, hasil pembelajaran kamu ialah pertama, menerangkan mengenai kitar haid dan 4 urutan perubahan pada dinding uterus semasa haid. Kedua, pelajar boleh menghubung kaitkan waktu subur dengan proses persenyawaan. Dan akhir sekali, pelajar boleh menyeraikan 2 kepentingan menguruskan kebersihan diri semasa haid. Boleh? Boleh cikgu. Boleh. Seterusnya, inilah isi kandungan kita akan belajar definisi 4 fasa kitar haid, simptom prahaid dan juga kepentingan menjaga kebersihan diri. Ini adalah, boleh nampakkan peta konsep cikgu? Boleh kan? Boleh. Right. Ini adalah pengenalan kepada kitar haid, satu siri perubahan yang berlaku pada dinding uterus dan ovari. Ini adalah 4 fasa kitar haid, simptom dan juga perubahan pada dinding uterus dan ovari. Kitar haid mengambil masa selama 28 hari dan berbeza bagi setiap individu. Maksud di sini, setiap individu tidak semestinya akan mengambil masa 28 hari untuk kitaran haid itu berlaku. Ada orang mungkin lebih, ada orang mungkin kurang, dipengaruhi oleh faktor tekanan, aktiviti fizikal, sama ada dia aktif atau tidak, emosi dan juga nutrisi, pengambilan makanan yang dia ambil seharian lah. Itu semua menjadi faktor dan akhir sekali dibahagikan kepada 4 fasa haid, pemulihan, subur atau kita panggil pengovulan dan fasa prahaid. Alright. Okay. Ini lebih jelas tentang fasa kitar haid. Okay, pertama ada fasa haid. Fasa haid ni lapisan dinding uterus, salur darah dan ovum yang tidak tersenyawa terluluh keluar dan disingkirkan apabila haid bermula. Maksudnya apabila haid bermula, dinding uterus tu akan runtuh, salur darah dan ovum tu akan keluarlah yang tidak tersenyawa. Okey, seterusnya
Fasa pemulihan. Bila dindingnya sudah runtuh, kita teruskan kepada fasa pemulihan lah. Dinding tu kenalah pulih semula kan. Jadi dinding uterus mula dibina semula dan menebal. Salur darah pada dinding uterus mula terbentuk dan bersedia untuk menerima penempelan sel yang telah disenyawakan. Seterusnya fasa subur. Fasa subur ni ialah apabila ovum dibebaskan dari ovari pada hari ke-14 kitar haid ataupun kita panggil pengovulan. Pengovulan ni adalah ovum yang keluar dari ovari pada hari ke-14. Okey? Pada hari ke berapa kelas? 14. Kelas itu. Maksudnya masih ada lah ya. Maksudnya kalau respon tu. Ada. Okay, good job. Okay, dinding uterus dan salur darah terus berkembang. Jika ada sperma, persenyawaan mungkin berlaku. Okay, akhir sekali kita ada fasa prahaid. Dinding uterus kaya dengan salur darah dan terus menebal. Uterus bersedia untuk penempelan embrio jika berlaku persenyawaan. Kitar haid ni akan berulang semula sekiranya persenyawaan tidak berlaku. Okay, boleh faham kelas? Boleh. Boleh. Ataupun terlupa, cikgu sediakan mnemonik akronim iaitu haid, cikgu label sebagai H merujuk kepada Hafiz. Manakala pemulihan, P ni cikgu rujuk kepada pelajar. Fasa subur kita ambil S merujuk kepada sekolah dan prahaid kita ambil pra merujuk kepada pra. Jadi Hafiz, pelajar, sekolah, pra. Boleh cikgu minta Alia untuk ulang balik mnemonik akronim ni? Boleh? Boleh cikgu. Okey, cuba. Hafiz, pelajar, sekolah, pra. Hafiz merujuk kepada fasa haid. Pelajar pula merujuk kepada fasa pemulihan. Betul. Sekolah pula merujuk kepada fasa subur. Ja. Pra pula merujuk kepada fasa prahaid cikgu. Bijak, gojak. Semua boleh faham kan setakat ni? Simptom prahaid. Pertama kita ada perubahan pada selera makan. Ada orang selera makan dia tu makin meninggi, maksudnya meningkat. Maksudnya dia makin kuat makan lah, mengidam itu ini, suka makan coklat. Betul cikgu, saya setuju. Siapa setuju tu dialah tu cikgu rasa tu. Lepas tu seterusnya ada orang pula perubahan pada selera makan dia tu makin merosot, menyusut. Ikutlah individu tu. Kedua, senggugut, pening dan sakit kepala. Akhir sekali kebimbangan atau kita panggil anxiety. Wanita tu kerap, sentiasa kerap 3 hingga 4 kali sehari untuk menghindari jangkitan bakteria dan virus yang boleh menyebabkan UTI ataupun jangkitan saluran kencing. Kedua, kena membersihkan tubuh badan, iaitu digalakkan mandilah dengan kerap. Okay, cikgu tanya ni, siapa boleh jawab? Apa lagi kepentingan menjaga haid selain daripada ni? Alia boleh? Boleh cikgu. Ya, apa dia Alia? Mencuci dengan air bersih dan jangan buang tuala wanita di rata-rata tempat. Betul lah tu, tengok gambar ni. Jadi kalau kita buang sampah, kita punya tuala wanita tu, sebaiknya kita balut dengan tisu ataupun bawa plastik lah. Jangan buang macam tu, terbuka macam tu. Manislah dia, kotor, okey? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 27 dan 28. 28. Betul. Jadi maksudnya kitaran haid yang terbaru bagi bulan April adalah 28 April. Okey, boleh faham? Boleh cikgu faham. Okey, itu sahabat pintar yang cikgu telah sediakan. Nanti cikgu akan hantar ke dalam grup kita dan cikgu minta pelajar semua print dan jadikan kad lah supaya senang pelajar untuk rujuk bila kuis atau exam nanti. Boleh semua? Boleh. Okey, cikgu tanya satu soalan. Boleh? Boleh. Okey. Agak-agak bila kamu atau siapalah perempuan yang sudah berkahwin dan ingin mempunyai anak,
Boleh faham setakat ni? Boleh. Agak-agak. Okey, soalan cikgu agak-agak. Fasa apa yang sesuai untuk persenyawaan tu boleh berlaku? Siapa boleh jawab? Saya cikgu, saya mau jawab. Alright, siapa tu? Mariana kan? Okey, Mariana boleh jawab? Masa fasa pemulihan cikgu, sebab dinding uterus masa tu bersedia untuk menerima sperma cikgu. Pemulihan. Good job Mariana, thank you. Tapi bagi cikgu kurang tepat sedikit. Tak apa, kita bagi yang lain jawab. Siapa boleh tolong Mariana? Tasha boleh? Saya cikgu boleh. Okey. Jawapan dia cikgu fasa subur. Sebab dan fasa subur tu ovum sudah dibebaskan daripada ovari. Betul. Okey. Good job Tasha. Jawapan Tasha tu lagi tepat sebab biar cikgu jelaskan. Pada fasa pemulihan, memang sel tu yang sudah disenyawaan pada fasa pemulihan dinding uterus tu mula terbentuk dan memang bersedia untuk penempelan sel yang telah disenyawakan. Tapi dia kurang sesuai sebab dinding uterus tu baru mau pulih daripada keruntuhan tadi. Jadi bila kita tengok definisi fasa subur ni adalah fasa yang baik untuk pengovulan itu berlaku sebab ovum dari ovari dibebaskan. Jadi kalau ada soalan berkaitan dengan fasa yang sesuai untuk berlaku persenyawaan, kita jawab fasa pemulihan atau fasa subur. Fasa subur cikgu. Fasa subur. Good job. Jadi sekarang Mariana boleh faham? Yang lain? Faham Boleh. Faham cikgu. Bagus semua. Baguslah anak murid cikgu. Okey, soalan cikgu seterusnya. Apa perbezaan fasa pemulihan dan juga fasa prahaid? Siapa boleh jawab? Saya cikgu. Boleh. Okey. Kalau fasa pemulihan tu dinding uterus tu baru nak menebal. Kalau fasa prahaid tu dinding dia makin menebal. Betul. Jadi jangan ada berlaku salah faham lah atau miskonsepsi di sini sebab fasa pemulihan dinding tu baru nak menebal. Kalau fasa prahaid tu dinding tu memang sudah menebal dan semakin menebal. Okey, itu perbezaan dia. Boleh faham setakat ni? Boleh. Ni boleh nampak? Boleh. Nampak. Sebentar je. Oh, okey. Okey, boleh nampak? Boleh cikgu. Nampak cikgu boleh. Alhamdulillah, okey. 5 soalan je. Okey, Alia boleh jawab pertama. ... merupakan tanda akhir balik bagi seorang perempuan. Jawapan haid merupakan perempuan. Berlari. Haid. Betul. Seterusnya, melibatkan pembentukan dan pembebasan telur matang. Syafika boleh jawab? Kitar haid. Betul. Kitar haid. H-A-I-D. Haid. Betul. Good job. Thank you Syafika. Next. Perempuan ... mengalami kitar haid kira-kira 28 hari dan berbeza mengikut individu. Mariana boleh jawab? Normal cikgu. Normal. Betul. Normal. Okay, ni siapa boleh jawab? Volunteer. Fasa apakah dinding uterus mula dibina, semula dan menebal? Fasa Pemulihan. betul. Good job. Baguslah student cikgu ni. Aktif. Okay. Soalan terakhir, cikgu minta Tasha jawab. Tasha boleh jawab? Cikgu. Apa proses Boleh, pembebasan ovum yang matang dan berlaku di ovari? Pengovulan, betul. Pengovulan. Betul. That's it. Itu sahaja kelas hari ini.
Semua faham? Faham. Hijab. Jadi jangan lupa latihan cikgu bagi carta kitar haid yang cantik-cantik, yang kreativiti, yang kemas bagi tunjuk dengan cikgu lepas cuti raya nanti. Lepas cuti raya kita akan sambung subtopik 4.4. Boleh semua? Boleh. Terima kasih dan selamat Hari Raya semua. Assalamualaikum. Bye. Selamat Raya, Cikgu. Selamat Hari Raya, cikgu.